Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita ada Encik Taref di sini. Beliau adalah CEO Happily Egg. Jadi sebagai seorang pelatih, sudah tentu saya ingin bertanya banyak nasihat kerjaya, kehidupan sebagai bekas CEO sendiri. Jadi sekarang mari kita mulakan. Jadi selamat pagi Encik Taref. Jadi janji soalan pertama, sudah tentu jenis kemahiran. Apa yang paling berharga bagi anda sepanjang kerjaya anda? Ya, maksud saya itu soalan yang bagus. Kemahiran apa yang telah membantu saya dari awal hingga hari ini? Saya rasa ada dua kemahiran yang ingin saya tekankan. Satu adalah pemikiran kritis terhadap. Saya rasa pemikiran kritis yang asas adalah hanya bertanya kenapa, dan bertanya kenapa banyak kali. Kadang-kadang ia adalah untuk mencabar status quo. Mengapa perkara masih dilakukan dengan cara ini? Dan itu membantu saya membentuk jalan yang lebih keusahawanan dengan tidak berpuas hati hanya dengan itu. Seseorang yang memberitahu saya bahwa inilah cara ia, walaupun mereka tidak tahu mengapa ia harus begitu. Dan kemudian saya berfikir, apabila cuba menilai idea-idea hebat daripada idea biasa-biasa sahaja, saya fikir mempunyai pemikiran kritis sangat penting. Ia memainkan peranan yang sangat penting di situ juga. Saya rasa itu adalah salah satu kemahiran yang saya benar-benar terus berusaha untuk. Kedua adalah komunikasi. Saya belajar kejuruteraan, jadi saya belajar sains dan kejuruteraan bahan dan perkara yang paling saya nikmati dan saya dapati paling berjaya adalah lebih kepada aspek pasukan dalam kerja berbanding kerja makmal individu. Dan saya juga mendapati ia paling mencabar kerana ia memerlukan kami untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan sangat baik. Jadi itu adalah satu lagi set kemahiran yang saya benar-benar perlu berusaha. Saya sebenarnya tidak mempunyai kecenderungan semula jadi untuk menjadi seorang communicator, tetapi saya sedar betapa pentingnya ia, terutamanya dalam peranan yang sangat teknikal. Semakin baik anda berkomunikasi, semakin banyak anda dapat menerapkan kerja dan kepakaran anda kepada kerja orang lain juga. Saya faham, baiklah. Saya lihat anda banyak menyebut tentang pemikiran kritis. Jadi sekarang, sebagai seorang pelajar, saya telah, bukan hanya saya, kebanyakan pelajar, kami telah ditanya seperti, dari kuliah kami, baiklah kawan-kawan. Jadi, apa itu pemikiran kritis? Jadi, saya mendapati bahawa kebanyakannya, kami tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Definisi yang tepat, mungkin tiada definisi yang tepat pun. Jadi, pada pendapat anda, apa itu pemikiran kritis bagi anda? Dalam bidang yang sangat teknikal, disiplin itu terdapat perkara seperti penakulan abstrak, ada juga perkara seperti urutan dan kemampuan untuk mengesan corak. Saya rasa semua perkara itu sudah tentu adalah asas yang sangat penting, tetapi saya rasa ia lebih kepada kemampuan untuk membedah masalah, tanya soalan yang betul pada masa yang tepat. Saya rasa saya akan memberikan anda satu contoh tentang bila kita menggunakan AI. Sekarang lebih daripada sebelumnya, apabila AI memberikan respons, jika kita tidak benar-benar mempersoalkannya dan hanya menerimanya sebagai kebenaran, kita akan mengalami masa yang sangat sukar. Saya rasa di sinilah saya melihat pemikiran kritis berfungsi dengan baik untuk orang, di mana mereka melihat sesuatu yang diberikan oleh AI dan berkata, hey, itu tidak kelihatan betul. Biarkan saya memberi sedikit tentangan. Dan mereka bertanya kepada AI, hey, saya rasa anda tidak memahami ini dengan betul. Bolehkah anda mengembangkan jawapan berdasarkan pemahaman baru ini, berbanding dengan seseorang yang tidak berfikir secara kritis langsung dan berkata, baiklah, saya akan menerima versi jawapan itu. Jadi, saya rasa pada akhirnya, sama ada anda bekerja dan berinteraksi dengan AI atau dengan orang lain, kemampuan untuk benar-benar memahami apa yang masuk akal dan apa yang tidak. Saya lihat apa yang akhirnya memberi manfaat kepada anda dengan baik, kerana itulah yang memisahkan pembuatan keputusan yang hebat daripada pembuatan keputusan yang buruk. Itu benar, saya pasti setuju. Wow, hebat. Jadi, bagaimana seseorang boleh naik pangkat dengan lebih cepat dari pelatih ke CEO? Anda perlu faham bahawa tidak semua orang boleh naik pangkat pada kadar yang sama seperti anda yakin dengan diri sendiri. Jadi, apa yang boleh kita perbaiki tentang itu? Saya tidak tahu berapa banyak nasihat yang boleh saya berikan tentang ini, kerana saya tidak merasakan bahawa saya pernah naik pangkat. Jadi, kita bekerja dalam persekitaran corporate, saya rasa ada idea tentang menaiki tangga dan memahami apa yang perlu anda lakukan untuk sampai ke anak tangga seterusnya. Dalam laluan yang lebih keusahawanan, saat di mana anda cuba untuk mengkomersialkan, mencipta sesuatu dan mengkomersialkannya menjadi milik anda sendiri, anda secara automatik menjadi CEO. Sama ada anda suka atau tidak.
secara pribadi, saya tidak begitu merasa bahawa saya sangat sesuai dengan peranan CEO. Saya kebetulan menjadi ketua pasukan saya, jadi secara dalaman saya masih hanya ketua produk. Saya di sini untuk menjadi ketua penyelidik dan pemaju produk di Happily. Tetapi secara luaran, apabila saya keluar untuk bertemu orang, saya agak mengatakan itu. Jadi saya akhirnya mengatakan bahawa saya adalah CEO, supaya orang faham siapa saya dalam konteks syarikat. Jadi saya minta maaf, saya mungkin bukan orang yang terbaik untuk menjawab soalan itu. Tetapi jika Anda mengambil laluan keusahawanan, Anda secara otomatik menjadi CEO. Hari di mana Anda berkata bahawa saya akan mencipta sesuatu yang saya miliki sendiri. Oh, saya faham. Ya, seperti saat Anda mula mencipta sesuatu sendiri dan mengkomersialkannya serta menjualnya, Anda secara teknikal dianggap begitu. Ya, oh, saya faham. Hebat. Baiklah. Jadi, apakah pelajaran paling penting sepanjang kerjaya Anda? Seperti Anda berkata bahawa Anda sebenarnya mencipta sesuatu dengan gembira dan secara komersial. Jadi, apakah pelajaran yang telah Anda pelajari? Ia sangat klise, tetapi idea bahawa tiada kejayaan yang datang dalam semalam, bahawa Anda perlu berusaha untuk mencapainya. Happily, ini adalah permulaan ke-6 saya. Saya telah gagal 5 kali sebelum saya sampai di sini. Dengan gembira sudah 7 tahun berlalu selepas banyak penyelidikan dan percubaan. Jadi bukanlah kami secara ajaib mencipta sesuatu. Ia berhasil dan kami dapat mencipta impak yang boleh diukur untuk organisasi. Itu tidak berlaku serta-merta. 5 permulaan lain yang saya kerjakan semuanya membina ke arah ini. Saya bekerja pada permulaan yang membantu saya memahami cara dalaman syarikat, apa yang saya suka tentang kepimpinan dan apa yang saya tidak suka, apakah kelemahan dalam sistem yang sedang berfungsi. Itu sangat berharga bagi saya untuk membantu membina apa yang saya bina hari ini kan. Jadi saya rasa ini adalah salah satu perkara di mana ia tidak berlaku secara automatik, tetapi saya rasa ia memerlukan banyak ketekunan dan keyakinan. Saya rasa itu adalah pelajaran lain yang saya pelajari agak terlambat, yaitu untuk mempunyai keyakinan terhadap apa yang Anda benar-benar percayai. Kadang-kadang jika kita terlalu longgar dengan keyakinan kita, kita mudah tersasar. Dunia memberitahu kita begitu. Ia tidak berfungsi atau ia sepatutnya tidak berfungsi dengan cara ini, dan kemudian kita hanya beralih ke arah yang berbeza. Tetapi jika kita mempunyai keyakinan untuk sebab yang betul, kita dapat bertahan dengan satu idea cukup lama untuk ia wujud. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang telah membantu saya kemudian. Oh, wow, saya faham. Jadi, apakah satu nasihat terakhir yang boleh Anda berikan kepada seseorang yang baru sahaja tamat pengajian atau pekerja baru atau pelatih? Bahkan dalam hal ini saya akan katakan mengambil jalan pintas, kerana saya rasa jalan pintas lebih mudah didapati hari ini berbanding sebelum ini. Bahkan menggunakan AI sebagai jalan pintas kan, daripada memikirkan ini sendiri atau menulis ini sendiri, saya akan minta orang lain untuk melakukannya untuk saya. Tetapi proses melakukannya adalah nilai di sebaliknya. Ia bukanlah hasil di akhir. Dan dengan terlepas proses itu, dengan mengambil jalan pintas terlalu kerap, kita akhirnya tidak belajar sebanyak yang kita boleh. Dan saya rasa untuk mengoptimumkannya bagi pembelajaran pada awalnya membuat perbezaan yang sangat-sangat besar. Jadi ya, dorongan saya adalah itu. Tiada jalan pintas. Walaupun ada perkara yang tidak menyenangkan dan menyakitkan dalam proses pembelajaran, ketidakselesaan, itulah yang paling penting. Dan terimalah keadaan itu pada saat itu dengan mengetahui bahawa ia akan memberi manfaat kepada Anda dalam jangka panjang. Saya faham. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak Encik Taref. Terima kasih. Dan ia adalah perbualan yang sangat bermakna. Sebagai seorang pelatih, saya juga mendapat banyak pandangan. Jadi, terima kasih banyak. Hargainya. Terima kasih banyak.